Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, salam sejahtera. Video kali ini saya nak kongsikan tentang pengalaman saya selepas 1 bulan divaksin. Biasanya orang akan bercerita 24 jam, tapi saya lepas sebulan baru saya nak cerita apa yang terjadi dan pengalaman saya sendiri menerima vaksin AstraZeneca. Namun sebelum itu, okey, baik. Saya menerima vaksin AstraZeneca pada 4 Jun 2021 di UKM. Baru-baru ni 2 hari lepas saya semak My Sejahtera saya akan mendapat suntikan kedua pada 6 Ogos di UKM juga. Ketika saya sampai, Alhamdulillah pengurusan sana sangat bagus, cekap, tertib dan teratur. Saya sampai, saya bawa borang yang telah siap-siap diisi. Sebab saya baca juga dekat Twitter, dekat Twitter lah, sebab saya tak ada Facebook. Kena bawa borang sendiri, kena print. Tapi bila sampai sana, petugas-petugas di sana minta supaya saya isi borang yang baru. Mungkin untuk memudahkan pengurusan serta pentadbiran mereka. Tapi tak apa. Bagi saya okey je, tak ada masalah. Ketika saya terima, Alhamdulillah saya terima pagi, tengah hari tu okey, saya boleh memandu balik dalam keadaan yang okey. Ketika saya petang tu pun masih okey lagi. Malam tu saya start demam. Bila malam tu saya start demam, makan Panadol. Petugas sana dah pesan kita kalau demam kita boleh makan Panadol. Pagi tu saya masih demam lagi. Saya makan 2 biji lagi Panadol dan alhamdulillah petang dah okey. Seperti mana yang diingatkan oleh petugas di sana, bila 1 atau 2 hari selepas menerima vaksin, kita kena update lah tahap kesihatan sekiranya ada alahan dan sebagainya. Keadaan di UKM sangat baik, sangat teratur, parking mudah. Walaupun tak dapatlah goodies-goodies yang macam tempat-tempat lain dapat tu, tapi keadaan parking yang mudah, petugas di sana yang cekap dan mahir. Walaupun saya ada baca juga di media sosial bahawa hanya influencer ataupun mereka yang famous sahaja dibenarkan mendapat kebenaran untuk membuat rakaman ketika vaksin disuntik. Tetapi alhamdulillah saya dibenarkan untuk membuat rakaman kerana bagi saya ini adalah detik bersejarah bagi diri saya sendiri dan juga sudah tentu bagi negara kita. Doktor tu terangkan jenis vaksin yang ingin disuntik, berapa dos. Dia tanya kita tangan kiri atau tangan kanan yang hendak disuntik. Selepas disuntik, doktor juga terangkan, tunjukkan dekat picagari tu bahawa tube tersebut telah kosong, dan dia buanglah dalam tong sampah. Dan selepas itu kita pergi kepada satu checkpoint yang lain. Kita kena tunggu dalam 15 minit. Selepas itu kita boleh balik dan sebelum tu bergambarlah dekat booth yang mereka dah bagi. Tapi apa yang pentingnya sekarang ni adalah saya rasa Kementerian Pendidikan tengah serius untuk memberikan vaksin kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan, dan ini adalah peluang. Dan saya minta supaya rakan-rakan saya, terutamanya mereka yang guru, cikgu-cikgu, kita kena ambil peluang ni. Saya dalam 1-2 minggu ni saya rasa semua pentadbir sekolah sedang update e-operasi bagi memastikan tidak ada keciciran dalam kalangan pendidik untuk mendapat vaksin sekurang-kurangnya dos yang pertama. Jadi saya rayu sangat kepada semua kawan-kawan kita cikgu-cikgu, kalau nama kita naik, tolonglah pergi. Sekiranya ada, yelah, kadang-kadang kita tak sangka, kita dah plan kita nak pergi, tapi kalau ada halangan dan kekangan, saya harap benda itu dapat diatasi dengan baik. Dan kita kena pastikan bahawa kita menjadi salah satu kepada penyumbang kepada keadaan negara yang lebih baik. Sebab itu kita kena salute, kita kena berikan ucapan terima kasih kepada petugas-petugas barisan-barisan hadapan yang memastikan bahawa kita semua dapat divaksin. Dan ini adalah salah satu juga sumbangan kita kepada negara kita. Sebelum saya terlupa, sebenarnya untuk video ini, saya akan update pada channel saya yang terbaru. Sebenarnya ini bukan channel yang terbaru. Channel ni dah ada 10 tahun lepas. Kalau rajin, tuan-tuan boleh scroll video-video lama, nampaklah video-video noob tu.
Dan video pertama tu adalah pada 10 tahun lepas. Ketika itu saya masih lagi seorang pelajar di IPG Kampus Sultan Mizan. Kemudian saya gunakan juga ketika saya berada di sekolah, ketika saya ada di Pusat Kegiatan Guru dan Bahagian Teknologi Pendidikan. Tapi sebab kekangan masa, saya tinggalkan channel ni. Namun ketika saya buat channel YouTube ni balik bila saya rakam PDPR video-video flip classroom saya. Oleh kerana saya gunakan untuk tugas rasmi sekolah, maka saya gunakan pada ketika itu adalah ID Delima, Gmail yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Namun atas nasihat sifu saya, abang saya, Encik Faruzi, beliau menasihatkan saya agar menggunakan ID peribadi supaya kalau jadi apa-apa macam kes fraud VLE tu yang tiba-tiba terkandas tu, so channel saya tidak akan bermasalah lah. Sedih sebab saya dah ada 100 lebih subscriber yang saya pun tak pasti dari mana. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang subscribe channel saya, dan saya harap yang menonton ini subscribe channel ini. Saya akan berkongsi tentang sekolah, tentang PDP, tentang pengalaman saya selaku cikgu, mantan pegawai teknologi pendidikan, pernah berkhidmat di PKG, BTPN dan kementerian, dan tentang 1-2 perkara tentang kehidupan yang saya rasa menarik untuk saya kongsikan. Itu saja daripada saya. Stay safe. Kita jaga kita. Assalamualaikum.